Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amtah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT, di mana dengan kita mengucapkan kesyukuran, kita mengharapkan Allah akan banyak lagi menambah dan membantu kita dalam usaha kita untuk menguasai bahasa Arab Al-Quran ni, agar kita memahami setiap ayat yang kita baca, setiap kalimah yang kita baca, kita kenali, dan seterusnya. Dengan pemahaman itu, dia membantu kita untuk menguruskan kehidupan kita, aktiviti kita setiap hari berdasarkan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita masih lagi berkongsikan kepada ayat 10 Al-Baqarah. Saya kongsikan dulu hasil kerja yang kita telah lakukan semalam untuk kita menyambung perbahasan kita. Jadi saya kongsikan skrin seperti biasa untuk tidak diganggu dengan kalau ada bunyi-bunyi luaran tu, saya akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Walau macam mana, kalau ada soalan, tuan-tuan boleh unmute-kan mikrofon dan memajukan soalan. Jadi saya kongsikan skrin. Sebelum tu saya kena buka dulu bahan-bahan digital yang biasa kita gunakan, iaitu QHS Quranic Vocabulary Template dan juga Quran Tafsir dan Perkata bersama dengan kekunci lexilogos.com. Jadi ini di antara bahan-bahan digital yang kita biasa gunakan dalam perbincangan kita untuk menguasai bahasa Al-Quran. Jadi kita mulakan dengan berkongsikan skrin. Okey, dan kita merujuk balik kepada hasil kerja kita semalam, perkongsian kita di dalam screenshot. Kita telah simpan dia dalam screenshot. So kalau kita boleh bersihkan sikit screenshot ni, kita buat cropping. Kita buka file screenshot ni, lepas tu kita ambil bahagian atas tu, ada bahagian kita boleh cropkan dia. Jadi gambar-gambar yang tak perlu tu kita boleh buangkan supaya dia bersih sikit. Kita potong dan tinggalkan yang mana yang perlu saja. So kita save semula, dan itulah apa yang kita lakukan semalam, iaitu kita mula dengan menulis kalimah. Sebahagian pada beberapa kalimah di dalam ayat tu bermula dengan faza dahumullahumma radha, dan kita tandakan ini adalah sebahagian daripada ayat ke-10 surah Al-Baqarah. Kemudian kita pecahkan kalimah-kalimah ni dalam bentuk kita panggilkan komponen. Macam mana dia boleh menjadi bahagian ayat ni ialah dia sebenarnya terdiri daripada beberapa komponen dan juga kalimah-kalimah yang
gabungkan ya untuk menjadi fazadahumullahu marada. Jadi gabungan itu sebenarnya adalah daripada komponen pertamanya fa ni. Fa ni kita pecahkan dia menjadi satu komponen. Zada ni satu komponen. Dan humu ni sebenarnya dia hum. Asal dia hum ya. Bila dia bergabung dengan Allah barulah mim tu dihidupkan dengan baris hadapan. Tapi asalnya ialah hum ya. Isim dhamir hum. Kemudian barulah digabungkan dengan Allah. Jadi tanda campur ni maknanya proses untuk menggabung. Sebelum bergabung kita letakkan tanda campur ni ya. Maknanya original dia kalimah tu adalah bentuk yang kita senaraikan di sini ya. Dan Allahu okey, yang ini dan maradon ya. Maradon ataupun marada tu itulah komponen-komponen ya yang membina frasa. Frasa ni ialah sebahagian daripada ayat ni ya. Okey, so kemudian kita terangkan setiap komponen tu apa dia. Iaitu fa ni adalah kita panggil fa istinafiyah. Ya. Dia adalah harfun ataf. Ya, sebahagian daripada harfun ataf ni banyak. Kumpulan harfun ataf. Salah satu daripada harfun ataf ialah fa istinafiyah, iaitu fa menyambung cerita yang membawa erti maka. Kadang-kadang kita boleh menterjemahkan dia lalu ya dan sebagainya mengikut konteks dia. Kemudian zada ni kita terangkan dia adalah fi'il madhi maklum wazan satu dan fa'ilnya ya. So di manakah fa'il kepada zada ni? Kalau kita tengok penulisan zada ni dia tidak ada fa'il di dalamnya ya. Dia tidak ada fa'il yang tuliskan bersama kerana fa'ilnya adalah berasingan. Iaitu di manakah fa'ilnya? Allah ni. Allah lah fa'ilnya kepada zada. Fa'il itu apa dia? Fa'il ialah pelaku, orang yang melakukan perbuatan tu. Itu dipanggilkan fa'ilnya. Jadi fa'ilnya adalah berasingan daripada zada ya. Jadi fa'il ni kita menggelarkannya sebagai fa'il munfasil sebab dia berasingan. So dalam catatan zada ni kita hanya menuliskan fa'ilnya Allah ni lah ya, tapi kita akan terangkan Allah tu di penerangan selepasnya ya. Jadi zada bermakna apa? Telah menambah ya. Jadi zada saja tidak ada lagi fa'il dalam ni. Melainkan kalau bila kita tulis zadallahu, barulah kita boleh meletakkan makna kepada fa'ilnya ialah telah menambah Allah ataupun Allah telah menambah. Okey. Dan kita terangkan Allah tu ialah lafazul jalallah ya. Lafazul jalallah iaitu lafaz yang agung untuk Allah yang berperanan sebagai fa'il ya. Fa'il ni kita panggil dia fa'il munfasil. Fa'il munfasil ya, iaitu pelaku kepada perbuatan yang dinyatakan di dalam kalimah yang berasingan. Itu dinamakan fa'il munfasil. Fa'il mestilah kepada kata kerja. Jadi fa'il kepada apa? Kalimah zada ya. Dia adalah fa'il kepada kalimah zada tadi. Dan ciri dia apa fa'il ni? Dia adalah muzakkar, jantina dia muzakkar. Kemudian bilangan dia mufrad ya, mufrad bilangan dia, dan marfu adalah i'rab dia ya. Semua fa'il kepada kata kerja mestilah mengambil i'rab yang marfu ya. I'rab yang pentingnya bukannya tanda ya. Tanda tu hanya tanda. Tanda kadang-kadang ada baris hadapan ya, itu tanda saja, tapi yang pentingnya ialah status dia yang marfu ya. Jadi kita berikan makna dia Allah lah ya. Jadi Allah.
Okey, sekarang ni hari ni kita apa? Satu soalan Ustaz. Ya. Lafaz Jalalullah ni kan bukan ke lafaz Jalallah? Ha Jalallah ha. saja kan? Ya. Bukan Jalalullah kan? Jalalah, Ha, jalalahu ya. bukan Jalallahu je. Okey ya, betul. Jalalahu, Ha, jalalah bukan jalalah. ha, Okey, nanti saya akan betulkan ya. ha. Okey, terima kasih ya. Okey, itu Okey. saya So terperasan. kita apa? Kita pergi kepada leksi logos. Sebab kita nak menambah lagi, kita akan betulkan sekali lah. Okey, kita terus kepada leksi logos semalam. Saya telah kopikan kerja kita semalam yang kita telah apa yang kerja kita yang telah kita buat tu kita simpan dalam Microsoft Word tu, kemudian kita boleh guna pakai lagi. So okey, so kita boleh tukarkan tadi ya. Jalal, lafaz jalalah. Okey, so kita betulkan ejaan ni, iaitu kita masukkan lamha ya, jalalahu, maksudnya lafzul jalalahu yang berperanan sebagai fa'il. Okay, so cuma sekarang kita nak tambah sikit zada ni ya. Sebab dalam konteks ayat ni dia adalah kata kerja. Kata kerja ni dia ada dua apa? Ada dua kumpulan ya. Ada kata kerja yang tidak memerlukan objek dan ada kata kerja yang memerlukan objek. So dalam konteks ni zada ni dia memang memerlukan objek ya. Tidak ada zada yang tidak memerlukan objek. So kalimah yang memerlukan objek tu kita specify dia sekali ya. Dalam konteks menyebut kata kerja tu ialah fi'il madhi ni maklum wazan satu dan kita tambah dia ya, kumpulan dia tu kerana dia memerlukan objek ya. So di dalam rangkaian kalimah ni kita dapati dia ada dua objek, satu hum, keduanya marada. Maknanya memang dia memerlukan objek. Kalau dia memerlukan objek tu kita tambah lagi maklumat tu supaya kita lebih mengenal dia ya. Yang memerlukan objek tu kita panggil dia apa? Fi'lun muta'addi ya, muta'addi ya. Jadi kita fi'lun dah ada di sini ni, fi'lun madhi tu. Jadi kita tambah saja ciri dia iaitu muta'addi ya, mim, ta, ain, dal tu tanwin ya, muta'ad ya, dan dal dia muta'ad, dal yang bersukun, dan ya tanpa titik ya. Tu nak menambahkan lagi pengenalan kita kepada kalimah. Kita sudah kenal dia fi'il madhi maklum wazan satu, tapi dia ada lagi satu lagi ciri dia, iaitu dia satu kalimah kata kerja yang memerlukan objek ya. So kita masukkan muta'addi sekali di situ ya. Kalau tak masuk boleh, tapi macam ada yang tertinggal ya, tak cukup dalam penerangan tu. So muta'addi dia boleh mengambil satu objek, dia boleh mengambil dua objek, dia boleh mengambil tiga objek, tak ada masalah ya. Di dalam ayat bergantung kepada ayat. Ada ayat satu objek saja, satu ayat kadang-kadang dua objek, dan kadang-kadang dia mengambil tiga objek ya. Okey, so sekarang kita telah kupaskan Allah dan kemudian akhir sekali kita menerangkan marada pula. Apa dia marada ya? Marada, so kita kopikan dia, bawa ke baris terakhir iaitu ke sini, dan kita kopikan ke situ untuk menerangkan apakah marada tu ya. So marada tu adalah daripada maradun yang mengambil i'rab yang mansub ya. Jadi kita marada ni kita terang dia adalah kalimah jenis isim, iaitu ismun dia adalah objek ya, objek kepada zada tu. So kita kata dia isim
maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih. Mim, fa, ain, waw, lam, dan bihi, baha, bihi. Maf'ul. Kalau kita nak bariskan, mim baris atas, fa yang sukun, ain baris depan, waw tidak berbaris, lam dhammatain, dan ba baris bawah, ha baris bawah. Itu maf'ulun bih. Ya, so maf'ulun bermakna objek. Ya, objek mesti ada kepada kata kerja apa, ya. Sebagaimana tadi kita home, kita sebelum tu kita telah mana home, ya. Oh, home belum kita belum buat ni, ya. Oh, sepatutnya home kita buat dulu, ya. Tertinggal yang tu. Zada sudah, so sebelum Allah tu sebagai fa'il ni, tapi sebelum tu home tu ada objek dia, ya. Okey, mungkin kita okey kita letak home di sinilah. Tapi bila kita menulisnya, kita kena buangkan mim yang dhammah, sebab tak ada Allah di depannya. Kalau kita menulis humullah boleh. Tetapi kalau kita menulis hum, kita buangkan dhammah, kita gantikan sukun dia, ya. Asal dia adalah mim yang sukun. Mim sakinah kita panggil, ya. Sukun tu adalah tandanya. Jadi hum apa dia? Hum adalah isim dhamir. Isim dhamir maknanya kata ganti nama, ya. Dot, mim, ya, ra, dhamir, isim dhamir. Isim dhamir ada 3 kategori, ya. Ada orang pertama, ada orang kedua, dan ada orang ketiga, ya. Dalam bahasa Arab dia, yang pertama tu dipanggilkan mutakallim, orang kedua mukhatab, dan orang ketiga ghaibun. So di sini dia adalah orang ketiga, ya. Orang ketiga ialah dia ataupun mereka, iaitu orang yang kalau kita bercakap tu dia tidak ada depan kita, tu dipanggil orang ketiga. Untuk mereka ataupun dia, kalau singular dia, kalau lebih pada singular mereka berdua ataupun mereka yang ramai, ya. So dalam Arab dipanggilkan ghaibun, ya. So kita masukkan sekali maklumat tu, ya. Ghaibun, dengan ghain dengan alif, kemudian kita gunakan alif yang bertapak ya ni untuk menggunakan hamzah qata' tu, ya, dan disambungkan dengan ba. Itu ghaibun, ya. So bila ghaibun ni dari segi tajwid, kita panjangkan alif tu, kita gunakan alif ya mamdudah, alif yang panjang, ada tanda panjang tu. Ghaibun dia adalah kumpulan ghaibun, dan ghaibun ni ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. So kita masukkan dia adalah jamak, iaitu ramai, ya. Jim, mim dengan ain. Okey. Jadi kita ada nama dia, jenis dia, ada ini jenis dia lah. Lepas tu ada bilangan dia, kemudian jantina mesti ada, ya. Kalau tidak, dia tidak lengkap. So kita masukkan jantina tu sebelum bilangan. Biasanya kita akan masukkan jantina sebelum bilangan. Jantina ialah muzakkar jamak, ya. Kemudian apa lagi? Akhirnya i'rab, ya. I'rab, kita masukkan i'rab dia sekali, iaitu mansub, mim, nun, sad, waw, ba. Itu i'rab dia, ya. Sorry, sepatutnya dia masuk last sekali. Kita potong dia, bawa ke last sekali, di sini, ya. So biasa kita bila nerangkan tentang i'rab kita masuk yang akhir sekali, mansub. Dan bila dia mansub, mesti ada sebab. So kita boleh terangkan sekali di dalam penerangan tu, ya. Yang berperanan, ya. Yang berperanan
sebagai kita pinjam apa, sebab kita dah ada menulis Jawi Rumi, Jawi Melayu yang berperanan tu boleh copy saja tu. Ya, kalau tidak kita kena pergi buka lesi logo baru pula, tak payah. Ya, yang berperanan sebagai pun ada juga. Okey, pinjam je. Sebagai apa? Objek. Ya, objek kalau kita nak tulis jawi dia boleh, ya, iaitu alif, waw, ba, jim, ya, kaf. Objek lah, ya. Tapi ini sebenarnya bahasa Inggeris, dia Melayu kan objek, ya. Kalau tuan-tuan nak guna boleh, ya. Kalau tak guna pun boleh. Kalau tak guna, kita yang lebih tepat kita menggunakan dia adalah maf'ulun bih. Itu lebih baiklah, ya. Mengetahui terminologinya dalam bahasa Arab tu sendiri lebih baiklah, ya. So kita masuk sebagai sinilah, ya, iaitu maf'ulun bih sebelum objek tu, dan objek tu nanti kita bracketkan. Ya, kita bracketkan. Yang dimasukkan maf'ulun bih tu ialah objek, jadi maf'ulun bih kita masukkan sini. Mim, fa, ain, waw, lam, ya. Maf'ulun bih, maf'ulun bih dia dalam rangkaian kalimat dia ada dua maf'ulun bih. Jadi ini maf'ulun bih yang pertama, ini maf'ulun bih yang kedua, ya. Jadi kita masukkan maf'ulun bih, kalau kita nak gunakan bahasa Arab dipanggil al-awwalu, ya, al-awwalu. Kalau Melayu dia yang pertama. So elok kita gunakan, berlatih menggunakan bahasa Arab supaya kita familiar, ya. Nanti kita kadang-kadang kita akan baca rujukan menggunakan bahasa Arab, jadi sekurang-kurangnya kita mengenal, ya. Jadi kita maf'ulun bi al-awwal, iaitu hamzah qata dengan hamzah wasal dengan lam, lepas tu hamzah qata dengan waw. Waw tu kita tasydidkan dia, ya, al-awwalu, ya. Awalu maknanya objek yang pertama. So kita boleh masukkan dalam Melayu dia tu objek yang kita boleh pinjamkan ke sini. Pertama, ya. Pertama fa, ra, ta, alif, mim yang pertama. Ya. Ini kalau terlebih space ni kita delete saja, ya. Jadi maf'ulun bih al-awwal maknanya objek yang pertama dalam rangkaian kalimat ni terdapat dua objek, satu objek yang pertama, dan Ramadan tadi adalah objek yang kedua, ya. So objek kedua Arabnya kita panggil apa? As-sani, ya. Lam dengan sa ni tasydidkan dia ikut dengan alif, lepas tu nun, ya, berbaris kasrah. Itu kalau kita berikan baris, ya. Kalau kita tak beri baris, kita tahu ejaan dia, ya. Ya, dengan baris-barisnya bunyi dia tu, ya. Itu sebab asal ni. Okey, yang kedua. So kita boleh pinjam yang ni lah, ya. Untuk bagikan penerangan kat sini, objek yang ni yang pertama, jadi kita letak yang kedua, ya, sebab dia objek yang kedua. Kita dapat dua objek, ya. So untuk pengenalan kita sekarang ni mencukupi kita mengenalnya terdapat dua objek, iaitu objek yang pertama dan objek yang kedua, ya. Kalau kita nak membahaskan dengan lebih detail, sebenarnya ada lagi perbahasan tambahan itu, dan antara dua objek ni ada pula objek yang secara langsung, ada objek yang tidak secara langsung. Itu dah detail sangat, ya. Untuk sekarang ni mungkin kita tak perlu lagi, ya. So kita cukup mengenal objek yang pertama dan objek yang kedua, iaitu Ramadan, ya. Okey. So ini kita besarkan frame ni supaya kita dapat melihat keseluruhan perbincangan kita, ya, iaitu daripada ayat 10 ni kita mengambil beberapa rangkaian kalimah, 3 kalimah fazadahum dengan Allah dengan Maradah, kita pecahkan komponen dia. Lepas tu kita terangkan setiap komponen tu, fa tu apa dia,
zada apa dia, lepas tu hum tu apa dia, ya, dan Allah tu apa dia, dan marada, ya, marada tu isim maf'ul bi yang tertinggal di sini apa, ya, tertinggal jantina dia, kemudian apa lagi, bilangan dia, lepas tu jenis dia, ya, jenis pun kita kena masukkan. Ustaz, Maradha tu objek yang kedua ke yang ketiga? Sebab Allah tadi Ustaz tahu objek. Allah Allah bukan objek. fa'il. Allah fa'il, tak boleh. Fa'il. Allah fa'il bukannya objek. Kan ni Kat sini objek ada dua je lah kan? ada dua lah. Oh, okey. Allah tu sebagai fa'il, jadi objek dia hum dengan marada lah. Okey, so marada ni kita boleh kembangkan lagi maklumat dia. Apa lagi, ya? Kita jenis kita sudah isim maf'ul bi, iaitu isim objek. Kemudian dia ada kita masuk ke asani sekali, kemudian dia ada masuk sinilah, ya, jantina dia, ya, jantina dia. So kita besar kecil balik frame ni sebab untuk menaip tu kita ambil small frame balik, ya, iaitu muzakkar, mim zal kaf dengan muzakkar, ya, dan dia bukannya jamak, dia adalah mufrad. Okey, kemudian dia ada bahagian apa, ya, dipanggilkan ta'yin. Ta'yin tu bahasa Arab dia. Ta'yin ni sama ada kalimah tu nakirah ataupun ma'rifah. Itu dia panggilkan at-ta'yin. Ya, so kita masukkan sekali, ta'yin dia sini ialah nakirah. Nun, kaf, ra, ha, ya. Dia bukan ha, dia ta mambutah lah, tapi bila diwakafkan dia jadi ha. Jadi asal dia ialah nakiratun, ya, nakirah, bermakna yang apa tanda dia nakirah, dia ada tanwin tu, ya, tanwin. Kalau dia tidak ada bertanwin, ada alif lam ta'rifah, dia adalah isim ma'rifah, ya. Itu sekarang ni dia tanya, dan akhir sekali kita kena berikan i'rab dia lah. Apabila dia berperanan sebagai maf'ulun bih, maka dia akan mengambil i'rab sama dengan hum tadi, mengambil i'rab yang mansub. Jadi kita boleh copy je kat sini, ya, copy dia bawa ke sini, tampal dia di situ, ya, yang mansub, ya. Kalau nak letak yang boleh, kalau tak letak pun boleh. Kalau nak kemas sebenarnya letakkan yang lah, ya, dalam penerangan tu. Ya, penerangan ni Arab dan campur dengan bahasa Melayu sekali lah, ya. Maknanya maradan ialah isim maf'ulun bih as-sani, iaitu objek yang kedua, muzakkar mufrad nakirah yang mansub. Itu cara nak menerangkan, ya, menerangkan kalimah. Ya, Tak, selalunya kita letak ta'yin kan dekat depan dulu. Nakirah tu. Nakirah kan kita letak kat depan dulu. Baru muzakkar, baru... boleh juga. Boleh. Okey. Convention kita lah yang kita pakai selama ni kan. Elok. Betul. Ya, kita letakkan ta'yin dia dulu sebelum jantina dan juga bilangan, ya. So kita potong di situ, kita letakkan sebelum muzakkar. Ya. Okey, so dia jadi konsisten lah, format tu senang kita. Format kita tu. Ya, nakirah, kalau ada makrifah pun kita letak situ dulu. Okey, so untuk hari ini kita buat perbincangan kita sampai di sini, dan besok kita besok cuti, ya. Hari Isnin kita akan buat pembentukan kalimah pula, ya, buat pembentukan kalimah. Kepada pertamanya faza dahum ni, kita buat faza dahum, kemudian Allah kita tidak payah, ya, Allah kita mengambil dia sebagai lafaz jalalullah ni, kita tidak payah buat pembentukan kalimah, dia kena nama khusus kepada Allah, kita akan terima dia sebagai Allah saja. Kemudian pembentukan kalimah
marada. Itu saja yang kita akan sambung hari Isnin nanti. Untuk hari ini kita Doktor, Allah ya, tu boleh tak kita letak sebagai isim jamin? mana? Allah tu. Okey, tak perlu. Tak perlu ya. Tak perlu. Nanti isim jamik ni dia bukannya, Allah ni banyak benda dia tak applicable ya. Dia sebab dia unik. Dia lafaz jalalah ni. Dia maknanya kita tak nak samakan dengan kalimah-kalimah yang lain tu. Walaupun secara logiknya dia sebenarnya bukan jamid ya. Sebab ada pendapat dia tu boleh dibentuk daripada apa ya, daripada 3 rakaat. Tapi untuk kita terima pandangan yang dia tidak perlu dibentuk daripada 3 huruf akar dan sebagainya lah ya. Jadi tak ada persoalan jamid, walaupun dari segi konsepnya mungkin boleh, tapi tak berapa tepat sebenarnya ya. Okey, jadi kita simpan yang ni dan kita akan sambung hari Isnin dengan membuat penambahan ya, penambahan. Jadi hari Isnin kita akan sambung di sini, kita akan buat penambahan kalimah pula ya, kepada kalimah-kalimah yang tertentu ya. So untuk hari ini kita simpan dia print screen dan kita akan guna pakai, dan ini kita boleh simpan dia balik untuk penggunaan kita hari Isnin nanti. Kita copy dan paste dia balik ke Lexi Logos. Untuk hari ini kita simpan dia dulu dalam Word ni, gantikan yang kita simpan semalam sebab hari ini kita ada update ya. So ini updated version lah ya. So yang ni lah kita, kalau kita nak gunakan hari Isnin nanti, kita akan ambil salinan ini untuk perkongsian seterusnya, iaitu dengan membuat ya pembentukan kalimah insya-Allah ya. So untuk hari ini kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al sebagai biasa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. So kita ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang dapat mengikuti sesi ini, dan teruskan usaha ya, sebab untuk memahami Al-Quran ni memang kita kena bermujahadah ya, beristiqamah, bermujahadah, dan terus kalau boleh setiap hari ya, bila kita baca Al-Quran tu applykan apa yang telah kita belajar ni dalam, barulah kita akan dapati pemahaman kita akan bertambah ya, daripada satu hari ke satu hari insya-Allah ya. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih.